amalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jam 12.30 ini anda bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan hari ini anda bersama dengan saya, Farid Ahmad, dan juga Fatin Hamimah Yusof. 6 September, hari Rabu, dengan satu lagi perbincangan topik yang sangat menarik. Apakah ianya? Kami akan kongsikan sebentar saja lagi. Ya, insyaAllah. Dan pastinya hari ini, Farid, kalau kita melihat kepada cuaca, jalan pun agak sesak sebab tadi hujan. Ya. Jadi tengok pakaian saya. Pasal saya sejuk ni. Dalam sejuk kan? Sebab apa pun kita rancang dengan baiklah. Sebab apa, kita kena tengok cuaca juga untuk kita memulakan perjalanan ni. Kita rasa macam biasa, kita keluar pun waktu biasa. Rupanya 1 jam setengah dalam kesesakan. Okey, apapun kami mahukan anda terus sentiasa menjaga diri, menjaga kesihatan dan juga keselamatan bukan saja diri kita tetapi anak-anak kita. Kenapa saya tekankan anak-anak tu? Kejap lagi kami akan kongsikan yang seterusnya. Tapi sebelum itu, kabarnya ada sesuatu yang menarik akan berlaku di Kota Baru Kelantan. Ya, akan menggegarkan Kota Baru Kelantan. Yang mana ni kita kongsikan sikitlah. Ini saya suka part ni. Silakan. Sebut betul-betul. Okey, set kita beg dah. Boleh? Oh, boleh. Okey. Bersempena dengan Backwalk Babas ni, mari set kita pakat ramai-ramai ke Carnival Jom Heboh Babas dan anda berpeluang untuk dapat pelbagai hadiah dan juga pack-pack produk Babas secara percuma bermula 7 hingga 9 September ini di RTC Tunjung Kota Baru Kelantan. Dan jangan lupa juga dapatkan pack nasi gulai kawah Babas percuma di Carnival Jom Heboh Babas. Jumpa sana deh. Jumpa sana deh. Nampak tak? Wow. Banyaklah boleh jumpa juga artis-artis kesayangan anda di sana. Jadi kita datang ramai-ramai, okey? Saya pasti ramai yang dah teruja untuk ke Jom Heboh Kota Baru di RTC Tunjung Kelantan ini. Baik. Dan sebelum kita teruskan untuk topik kita pada hari ini, ada sesuatu yang menarik seperti mana anda saksikan kalau kami sentiasa tampil dengan fashion yang berbeza-beza. Betul. Fatin hari ini sebegini dan saya juga sebegini. Tapi fashion ni subjektif dan kreativiti para perekanya. Betul-betul. Dan ini juga mungkin sedikit sebanyak boleh memberikan inspirasi dan juga idea juga kepada anda. Jadi jangan buang masa lagi, kita nak saksikan VT Fashion ini yang disediakan oleh Lisa. Lisa? Kita saksikan. Warna merah jambu sememangnya sinonim dengan wanita. Gaya fashion pada tahun ini semakin meluas dengan mempelbagaikan penggunaan warna merah jambu dalam rekaan pakaian. Bukan sahaja direka khas buat wanita tetapi juga kaum lelaki. Ini adalah koleksi terbaru Izzuan untuk 2023 khas untuk KL Fashion Week, di mana kali ini Izzuan memberi kelainan di mana warna pink yang Pink Your World koleksi tahun ni, di mana warna pink ni adalah satu warna yang mempunyai karakter dia tersendiri, di mana warna yang menampilkan seseorang itu supaya kelihatan elegan, berani dan tampil ke hadapan. Sebelum ni Izzuan, koleksi Izzuan memang Izzuan tak berani bermain dengan warna. Memang Izzuan kata warna-warna basic tu memang Izzuan pastel adalah warna kegemaran Izzuan lah. Tapi kalau kita tengok kali ni Izzuan tampil warna pink tu, Izzuan sesuatu yang baru untuk Izzuan. Kalau kita tengok sekarang musim pink musim pink, dan daripada situ Izzuan rasa masyarakat di luar sana suka warna pink, dan Izzuan daripada situ cuba untuk menghasilkan satu koleksi pink yang orang kata daripada sentuhan designer tersendiri dan orang kata lain daripada lain. Cukup sinonim dengan rekaan yang eksklusif, mereka memfokuskan pada pelbagai potongan yang berbeza dengan setiap busana tetapi masih mengekalkan gaya tersendiri. Koleksi yang dinamakan Pink Your World ini menimbulkan kesan dramatik dan mampu mempamerkan sisi elegan buat pemakainya. Kita tahu sekarang ni trend memang Barbie, warna pink, semua tu kan. So, I suka lah Izzuan Ismail, dia macam ikut trend lah. Tapi overall Izzuan Ismail pun yang I suka sebab dia memang pink, memang fashion. Tapi fashion dia boleh pakai ke mana-mana. I suka betul lah ada satu tuxedo lelaki ni pakai yang ada macam diamond macam warna pink tu. Oh,
Okay, kali ni collection dia macam very quirky, and since the Barbie pink is a hot trend now, so I think it's really nice yang diikut trend. Okay, saya berharap yang Izwan punya collection akan disukai semua orang, and all the best for your collection this year. Oh, koleksi baru Izwan Ismail is so beautiful. I love the masculine punya wearing a blazer with a jewelry, pink jewelry. Yeah, that's my favorite. Buat anda yang inginkan kelainan, jenama ini mampu menyuntik idea buat peminat fashion dalam penggayaan yang lebih menawan untuk ke majlis keraian ataupun bersantai. Wow, menarik. Warna dia warna merah jambu macam warna wanita hari ini. Kenapa saya teringin nak pakai warna merah jambu yang macam boleh cuba, tak ada masalah. Dekat kita punya stylist. Okey. Minggu depan producer kata ke? InsyaAllah kita cuba. Okey. Baik. Tapi kita kembali kepada apa yang kami janjikan tadi, di mana kita akan bincangkan satu topik yang saya kira semua orang harus ambil tahu, dan hari ini kami akan mengetengahkan isu penderaan nak percaya siapa. Saya percaya Fatin, kita ketengahkan topik kita ini kerana baru-baru ini dan seolah-olah tidak terhenti benda ni. Sentiasa berlaku, iaitu penderaan tidak kira daripada mana-mana pihak sekalipun. Betul. Ini saya setuju. Lagi-lagi kita ni sebagai ibu bapa kan, kita terkesan sedikit sebanyak kadang-kadang kita nak percaya orang, nak hantar ke pusat asuhan dan sebagainya. Kita ada orang kata trust issue tu. Tapi kalau melihat kepada apa yang berlaku sekarang ini, mungkin ada punca faktornya mengapa agaknya kes begini selalu berlaku dan juga berleluasa. Adakah masyarakat kita dah mula kata mempunyai masalah mental ataupun tahap kesabaran, ataupun apa sebenarnya yang mendorong mereka untuk melakukan perkara-perkara begini kepada anak? Dan kita luaskan perbincangan ini kerana nak percaya siapa ni kadang-kadang ada kita dengar daripada ibu bapa sendiri yang mendera anak. Ada kalanya di kalangan pusat asuhan dan juga mungkin pasangan baru kepada ibu atau bapa. Kan? Dan ini yang sebenarnya mengelirukan kita, dan kita nak cari jalan bagaimana kita sebagai ahli masyarakat ataupun sebagai ibu bapa sendiri ataupun individu untuk membantu mengurangkan ataupun menghentikanlah penderaan ini. Harap-harapnya. Dan anda di rumah jangan lupa untuk kongsikan juga sebarang persoalan ataupun pengalaman anda sendiri kalau mungkin berkaitan dengan topik yang kita bawakan hari ini di Facebook kami. Anda boleh juga singgah-singgah di TikTok kami dan juga di Instagram kami. Dan anda boleh tonton kami di stream secara live di Tonton HD. Dan saya terus terang, saya peribadi, saya sangat emosi tentang topik kita pada ini sebagai ibu bapa lah Fatin. Betul. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kes penderaan melibatkan kanak-kanak seperti tiada kesudahannya. Saban hari, kes penderaan dilaporkan bagai tiada penghujungnya. Rumah yang dahulunya dianggap tempat paling selamat buat mereka, kini tidak lagi. Malah, individu yang diharapkan untuk menjaga dan melindungi kanak-kanak ini diibaratkan harapkan pagar makan padi. Ini kerana kebanyakan kes penderaan yang dilaporkan menunjukkan pelaku tersebut terdiri dalam kalangan ahli keluarga sendiri, orang yang dipercayai seperti guru dan pengasuh. Terdahulu, kes penderaan terhadap kanak-kanak lelaki yang berlaku di Johor Bahru telah menimbulkan reaksi kesal dan marah oleh semua masyarakat. Difahamkan, kanak-kanak itu telah didera oleh rakan dan ibu kandung masa sendiri. Selain itu, kita sekali lagi digemparkan tentang kes seorang ibu dan teman lelaki yang telah didakwa atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak lelaki. Hasil siasatan mendapati kanak-kanak malang itu meninggal dunia disebabkan kesandera di beberapa bahagian badan. Persoalannya, kepada siapa lagi harus kita percaya? Ke mana perginya nilai kemanusiaan sehingga sanggup melakukan perbuatan kejam itu kepada darah daging sendiri? Baik, itu adalah laporan yang telah disediakan oleh wartawan kami Syifa untuk topik kita pada ini. Penderaan nak percaya siapa. Saya suka topik kita pada ini. Kerana benar, apabila kita melihat daripada laporan tersebut dan apa yang kita bincangkan daripada awal tadi Fatin, kadang-kadang ibu bapa sendiri, kadang-kadang pengasuh, orang yang kita percaya, kadang-kadang juga mungkin mereka yang kita kenali yang mendera anak-anak ini. Jadi sekarang persoalannya, kita nak percaya siapa sebenarnya ni? Betul. Dan kita nak panjangkan persoalan ini kepada dua tetamu kita di studio. Yang pertama di sebelah saya, kita bersama dengan Dr. Siti Aisyah Yahya, selaku pensyarah Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam UKM. Dan di sebelah sana, kita bersama dengan Tuan Kamal Effendi Hashim, seorang
bidang penganalisis jenayah. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira sebenarnya satu yang agak emosi juga bagi kita yang dewasa ini ataupun ibu bergelar ibu bapa, kerana semalam saja baru kita lihat satu berita yang tular mengenai pengasuh mendera atau memukul anak-anak di bawah asuhannya, dan pelbagai cerita terkini yang kita dengar sejak mungkin beberapa minggu, beberapa bulan yang lepas. Jadi secara umumnya nak percaya siapa ni, doktor? Mungkin doktor boleh kupas. Okey, terima kasih kepada Abang Faring kita. Terima kasih. Terima kasih. Okey, nak percaya siapa? So, kena ingat Tuan, tajuk percaya siapa. Saya ingat. Okey, percaya saya siapa, bagi saya first sekali adalah ibu bapa tu sendiri. Okey, kalau dia sendiri dah tak mampu untuk menjaga anak, contoh isteri nak bekerja, so dia kena percaya kepada pengasuh. Dan bila dia letak contohlah anak dia tinggal dekat rumah dengan pengasuh, so dia ada inisiatif lain. Contoh dia kena letak CCTV. So itu memang sangat penting lah. Saya pun tengok video pagi tadi yang mana banyak sangat ibu bapa ni yang pandai diorang letak selindung CCTV dekat rata-rata tempat, dekat pot-pot yang memang kita rasakan kemungkinan pengasuh akan dera anak kita, atau child abuse ataupun semua sekali lah. Ataupun anak tu contohnya nak buang najis, lepas tu dia memang tinggalkan dalam tandas yang lama sebabnya dia duduk kat luar rumah, dia main chatting, dia main IG, TikTok, semua tu. So bagi saya self awareness ataupun kesedaran kendiri itu memang kepada ibu bapa itu sendiri. Yalah, takkan kita nak cakap ke anak-anak yang baby lagi, adik jaga diri baik-baik. Tak boleh kan? So yang penting sekali, poin utama adalah ibu bapa. So ibu bapa, sebagai ibu bapa kita ada ilmu kemahiran keibubapaan. So kita kena aware, kita kena tahu siapa yang menjaga anak kita. So percaya siapa? Percayalah pada ibu bapa itu sendiri. Okey, dan ini apa yang pendapat doktor berkenaan dengan sepatutnya kesedaran itu pada ibu bapa. Tapi kalau kita tengok di dada akhbar, ada juga ibu bapa yang melakukan jenayah ini terhadap anak-anak mereka. Tak apa, kejap lagi kita akan sambung. Dan Tuan Kamal, bagaimana agaknya melihat pada senario dan juga kes-kes penderaan anak-anak ini, kritikal atau tidak? Saya berada di padang sepenuh masa. Melihat, menyaksikan sendiri secara interaksi betul, ya, fizikal kita tengok semua sekali. So isu hari ini adalah isu, kalau tanya nak percayakan siapa, isunya adalah isu pembelotan. Okey. Bila kita cakap pasal dera, dia ada dera mental, seksual, fizikal, ya. Jadi ceritanya pembelotan. So kepercayaan ini kalau diletak pada ibu, ada ibu juga yang mendera. Betul juga. Letak pada pengasuh ada juga, letak pada bapa ada, atuk pun ada, dan semua ada. So soalan topik yang sangat hebat ini, ditanya nak percayakan siapa. Kalau tanya saya, masih ada sekelompok orang yang meletak kepentingan kanak-kanak ini, right, di dalam radar mereka dan bergerak di belakang tabir. Sama ada dari segi pengukuhan polisi ataupun capaian, juga usaha-usaha yang dibuat yang kadang-kadang kita nampak macam dulu kalau ada orang dera nak telefon siapa. Jadi Kementerian Wanita telah memudahkan itu kepada 15999 kan. Talian kasih. Lepas itu sekarang ni yang terbaru pula, jadi satu polisi untuk pembaharuan lesen taskar yang berlesen. 3,000 lebih je. Kita kena tekan. Ini tekan ni. Ini pembelotan dalam masyarakat pula. Yang berlesen ini dia wajib ada CCTV. Okey. So penambahbaikannya sering dilakukan oleh segelintir orang yang masih menaruh minat kepada perkara ini. Menjadi malangnya pembelotan oleh keluarga tadi atau yang terdekat, ya, atau penjaga disupport pula oleh pembelotan masyarakat. Orang ramai tak ambil tahu pun kalau budak ni pergi kan, biarlah kan, apa ada kan. Tapi adalah yang masih lagi macam ada kes yang terbaru ni. Saya pergi, saya jumpa yang didera tu, kemudian jumpa juga jiran yang bantu menyelamatkan, jumpa keluarga, jumpa apa semua nampak. Dan satu perkara yang saya juga baru belajar ni, kepada mangsa kanak-kanak ni, kan, kalau tanya dia, ni dera ke? Kan? Tak, ni denda. So dalam fikiran dia dah kena macam brainwash, kena mindset pula. Pada dia layak sebab denda. Berapa jauh sistematik ni, secara sistematik ni dia pembelotan telah berlaku. Sedangkan mereka wajar diberi ini. Tapi kalau ibu sendiri pun tak lindung perbuatan tu, hanya sapu ubat, so kita nak cakap apa? Di mana itulah topik tu.
Kat mana nak letak kepercayaan ni? Okey. Pada pihak berkuasa ke? Pada mediator yang lain ke, kan? Saya kira sebenarnya anak-anak pun harus dididiklah membezakan di antara apakah itu penderaan, denda dan dera. Denda dan sebagainya. Okey, tapi tuan, sikit je kita nak tanya juga tentang CCTV tadi. Ala-ala kita dah sebut sebenarnya dalam undang-undang ataupun dalam yang berlesen harus ada CCTV. Ya, diwajibkan. Betul itu. Dan kedua, mak ayah ni apa hak dia di dalam akses kepada CCTV tu? Kalau dah dia yang bayar bulan-bulan, kenapa dia tak boleh dapat tu? Okey, cantik. Simple je. Kalau dia masuk, sebelum, tapi pembolosan ni berlaku masa dia pilih tempat. Asal boleh jaga anak dah lah. Tengok dalam tu ada pemanah api tak? Ni kalau jadi ni macam ada budak ni lari. Kita tak pernah tanya soalan-soalan yang bernilai. Macam Pumas ni. Kita tanya kau boleh jaga. Anak akak ni lasak sikit. Kadang-kadang main atas siling. Atas siling kan. Cari-cari tak jumpa. Rupa bawah singki. Kan? Budak lasak betul. So tapi kita patut menaruh minat pada benda-benda struktur tempat tu. Physicality-nya kan. Kita tak pernah tanya Cik Farin jadi pengasuh ya, ada lesen tak? Kan? Betul-betul. Saya dah 20 tahun jaga. Semua mati je, tak ada yang patah riuk. Wah. Betul juga. Maknanya mak ayah bertanggungjawab memastikan keselamatan sebelum nak percaya tempat itulah sebenarnya. Itu yang saya kata tadi, self awareness di kalangan ibu bapa tu. Betul. Maksudnya kita ketepikanlah stigma pengasuh tu. Mungkin kata fasilah ibu bapa ni kan. Tak. Kalau kita tidak menegakkan hak kanak-kanak itu, siapa? Siapa lagi? Okey. Jadi kita mulakan daripada sekarang. Jadi betul. Tanya je apa nak tanya untuk memudahkan urusan anak kita. Baik doktor, kita nak berbalik kepada soalan kita yang mana apa sebenarnya membuatkan mereka ini sanggup mendera walaupun itulah darah daging macam tadi. Kalau kata ini denda ke ini dera. Ini juga mungkin salah satu peranan ibu bapa untuk menekan ataupun mendidik anak-anak tu untuk membezakan sesuatu, doktor. Okey, kalau bagi saya lah, kalau hasil kajian saya dah lama tentang perangai ibu bapa ataupun saya juga merupakan kaunselor KBPA dan saya sangat optimis lah bila dengar kanak-kanak orang kata bila dengar kanak-kanak menangis tu pun saya akan kata macam dia ni kena dera ke? Dia menangis kuat pun kita rasa macam dia ni kena dera ke? So kita punya kesedaran tu memang dah ada. So kena berbalik pada soalan kenapa ialah ibu bapa ni boleh mendera anak sendiri tu kan. So first kali biasalah isu ekonomi, isu duit. Tekanan. So dengan duit memang kita kata duit tak boleh nak beli apa-apa, tapi dengan duit lah kita boleh dapat segalanya. Contohlah Farin nak kahwin, kena duit. Nak makan, belanja isteri. Contoh lain. Contoh lain. Tapi banyak atau sikit je lah. Banyak atau sikit. Cukup atau tak cukup je lah. Kau tidur luar kan? Tidur luar kan? Itu bukan dera, tu denda. Okey, so benda tu duit memanglah tak ada nilai apa-apa, tapi duit lah boleh beli segala-galanya. Betul. So yang kedua adalah tekanan perasaan. So tekanan perasaan ni banyak faktor lah yang menyebabkan ibu bapa itu sendiri tekanan perasaan. Mungkin suaminya ada main kayu 3 di luar. Mungkin isterinya ada main kayu 5 di luar. Kayu 5. So itu yang menyebabkan mereka rasa stres dan bagaimana mereka nak hilangkan stres dengan mendera anak. So itu contohlah bila saya dapat sesi kaunseling yang mana saya dapat kanak-kanak klien yang didera, so kita akan panggil ibu bapa. So kita tanya dulu, okey ibu, kita tanya dia kenapa mendera anak. Okey, kita tanya bapa pula kenapa mendera anak. Dan barulah kita akan buat sesi kaunseling kelompok yang mana kita tanya 3 orang tu, okey apa masalah utama yang menyebabkan anak ni didera. Dan kadang-kala budak-budak ni pula kanak-kanak lah, contoh kalau saya biasa pergi program dekat sekolah ataupun buat sesi kaunseling dengan budak sekolah, kadang-kala mereka pula pandai tipu. Kadang-kala mak ayah tak dera pun, mak ayah elok je bagi semua dan dia ni pandai tipu. Dan budak-budak sekarang kan semuanya orang kata nak dapat sumber daripada TikTok, IG, mudah kan, semua handphone dekat tangan sendiri. So mereka ni kadang-kala mereka buat tipu macam tu sebabnya dia nak mengkaburkan kaunselor dan dia nak kaburkan orang lain bahawa mak ayah yang bersalah. Padahal dia sendiri. Contoh banyak kes kalau kita tengok akhir tahun ramai sangat kalau kita dapat isu remaja ataupun kanak-kanak hatta darjah 1 darjah 2 dah ramai yang buat kelar tangan. Kelar tangan. So kita boleh tengok. Dan kalau kita nak tengok kanak-kanak tu sendiri dia pernah kena dera ataupun dia sendiri memang ada masalah yang berkaitan dengan mental, kita cuba tengok tangan dia dulu. Kita kata adik nak tengok tangan? Tengok tangan kiri. Okey. Saya alhamdulillah. Kelar kata sikit. Fatin okey ya? Okey, ni bekas operation dulu. Bekas operation. Saya ingat gajian masak ke apa? Gajian masak kan. Saya nak nambah sikit apa doktor kata tadi. Selalu soalan yang ditanya pada saya, dia kata, bang, saya boleh selamatkan budak tu ke tak? Pasal kata orang awam boleh tangkap tak? Okey, untuk penerangan semualah, dia ada 4 kategori boleh tangkap. Hakim, magistrate boleh tangkap lah. Kemudian
Polis. Okey. Kemudian penghulu. Ini sebut ni. Dan keempat, orang awam. Kita boleh selamatkan budak tu. Tetapi kena bawa pergi balai. Kau jangan pegang tuan banyak-banyak. Jadi kalau persoalan yang saya orang tanya, bro, kalau budak ni saya dengar dia kena dera, aku masuk rumah ni boleh? Kenapa tak boleh? Sebab kita semua ada hak dalam mempertahankan diri, nyawa kita dan nyawa orang lain. Jadi kalau dah dengar nak menunggu kan 3 hari orang datang ke apa, susahlah. Sebab dalam masa katalah 10 minit dalam frekuensi penderaan yang kuat boleh menyebabkan seorang kanak-kanak tu hilang dia punya kesedaran, pengsan atau mati. Betul. Ini dia. Sebenarnya banyak yang bermain, soalan dia bermain di fikiran saya. Tapi sebelum tu, Fatin, kalau ada soalan, komen Halijah. Ini daripada Puan Halijah. Terima kasih Puan Halijah. Salam ceria Farin dan juga Fatin. Tak lupa kru WHI. Dera fizikal nampak nyata, tapi dera emosi yang paling terkesan bagi anak-anak. Bukan sahaja ibu bapa, guru-guru dan masyarakat perlu ambil kisah bab ini. Tidak berlakulah depression ataupun anxiety yang meluas di kalangan anak-anak dan juga golongan muda ini. Dia bercakap mengenai peranan orang di sekeliling. Okey, yang ini saya nak tanya pada Tuan Kamal sendirilah. Okey, tadi kita dah cakap tentang masyarakat dan sebagainya. Okey, bagaimana kita orang awam dalam zaman sekarang ni, kita rasa memang masalah kesihatan mental ni jadi isu jugalah sekarang, sebenarnya tekanan dan sebagainya. Tapi kita orang luarnya, orang awam yang mematikan, bagaimana kita nak tengok tanda-tanda amaran ataupun red flag bahawa sesuatu yang mungkin telah berlaku dan apa yang kita boleh buat kalau mengikut prosedur? Okey. Kita boleh nampak dalil-dalil yang nyata. Bahawa satu pasal kecederaan, peralatan yang digunakan kadang-kadang dia buang. Macam satu kes tu, rotan tu dah banyak kali dia buang, ada darah. Dia buang, tapi sebelum dia buang, dia basuh. Ada juga. Ada yang basuh, taruh selotip pula, guna lagi sekali, recycle. So, apa yang kita boleh buat? Dalam banyak keadaan, dia ada proses forensik klinikal. Jadi nak ngelak yang bohong tadi, budak ni kata dia kena dera, jadi bawa ke hospital. Forensik klinikal ini dia akan buat pemeriksaan apa semua, nak tengok tanda-tanda ada kemungkinan tak dilakukan. Sebab kalau saya cakap ni, jangan salah faham. Dalam bidang saya, mayat bercakap. Sebab mayat bercakap. Sebab itu buat postmortem. Tapi dia tak bercakap dengan mulut, dia bercakap daripada kecederaan kulitnya, buatan sendiri ke ataupun luka mempertahankan diri ke, luka buatan orang ke, dia bercerita, terseret. Jadi ini semua boleh dicerita. Boleh didapati. Okey, dalam keadaan yang tadi soalan tu, kita orang luar ni, apa yang kita boleh nampak? Kita boleh nampak budak tu jadi withdrawal. Dia tak dapat keluar. Dia disekat daripada keluar. Kalau dia rajin, dia cari jalan keluar lah. Baru kita nampak. Ada satu kes tu, jiran baru nampak mata lebam, bibir pecah. Jiran baru nampak. Selama ni dia tak dapat keluar, dia kunci pintu depan. Jadi kalau jiran masuk kat depan pun, tingkap ni tak dapat akses, dia tak dapat datang apa semua. Jadi di belakang rumah baru nampak. Itu kita nampak. Di sekolah kita boleh nampak. Pergaulan terbatas. Kadang-kadang jeling aja, dehem saja. Berlari masuk budak tu, kecup perut dah. So you can see that. Tanda-tanda. Tetapi yang jadi masalah, pelaku tu pada mata kita adalah normal. Tak kala dia buat baik dia ni. Ini problem. Sebab kita menilai orang dengan watak hitam, watak putih. Yang kelabu ni kita tak biasa. Yang tak baik, buruk sangka, Farin Ahmad tu baik. Kan? Rupa-rupanya. Contoh. Memang baik. So, apa lagi tanda kita boleh buat? Bila dia keluar, dia kat bilah tu. Dia tak ada pecah-pecah anak sendiri pergi beli kat kedai. Tak. Dia akan always in control. Dia akan pegang budak tu, bawa jalan. Budak ni tak boleh berasingan, tak boleh sendirian. Dan kalau dia adik-beradik pun, dua-dua tak interact. Kita nampak robot je lah. Jadi pasal dia dah doktrin macam itu. Dia dah, kau jangan kita orang kau kena. So benda ni kita boleh nampak dengan nyata. Dia pun tak campur dengan orang sebelah. Dia tak ada orang sebelah. Dia tak ada. Tak ada apa. Kalau jumpa pun nampak you pun nak macam itu je lah. Hai. Itu je. Because dia nak mengelak hubungan dengan orang lain. Because kalau you baik, mesti ada jemput datang rumah ke apa semua sembang-sembang. But ini tak ada dalam kes tu. Dia tak mau interact. Paling-paling hello je. Dia akan cuba jarakkan diri daripada situasi-situasi tersebut. Kalau sakit pun, barangkali akan pergi klinik, bayar tunai misalnya kan, ataupun dicari ubat sensei ataupun inilah lain-lain ubat online saja. Ini yang kita kadang-kadang keliru, tak pakesan sebab dia beli online.
ubat kuning kan. Jadi klinik betul, doktor tahu doktor ada hak untuk report. Doktor wajib untuk membuat laporan. Okey, wow. Fatin, saya nak menyampuk untuk soalan tadi. Silakan. So kan Puan Halizah. Puan Halizah tadi dia kata tentang penderaan emosi. So kalau dalam psikologi dan kaunseling memang penderaan emosi tu ada. Penderaan emosi ni adalah silent killer. So contohnya lah kita tengok kan orang tu macam senyap, baik, contohlah kanak-kanak dekat sekolah. Baik je, tak semestinya dia baik sebenarnya. So kalau sebagai ahli psikologi, sebagai kaunselor, bila kita buat sesi, dekat ekspresi muka kita ni ada satu tempat yang memang tak boleh menipu. Mana tu? Mana tu? Mata. Senyum. Tuan Kamal mesti tahulah forensik. Saya botok. Mata saya dibotok. Saya tak dapat beza. So mata ni, so bila kita buat sesi, kita akan tengok mata dia. So kita akan tengok mata dia, mata budak yang happy, mata budak yang banyak masalah, mata budak yang sedih. So contohlah bila saya ada klien, saya kata, kamu okey? Okey doktor. Tapi bila kita tengok mata dia, kamu ada masalah ke? Ada sesuatu nak berkongsi dengan saya ke? So, itulah betapa pentingnya penderaan emosi ni memang kepada ibu bapa, tolong jangan pandang remeh. Sebab dia adalah silent killer yang kita tak nampak. Contohlah, budak tu ada masalah duit, kita tahu. Okey, mak nak duit. Tapi kalau budak tu contohlah dia nak sesuatu yang dia tak dapat. Paling penting sekarang ni kalau zaman, ialah semua orang dah ada duit kan. Paling penting sekarang ni nak bonding time dengan ibu bapa. So, kanak-kanak dia tak cakap, dia tak pandai nak cakap. Contoh ayah, contoh kan, cakap anak Farin, contoh kan, ayah, saya nak pergi piknik. So dia kadang-kadang dia tak pandai nak cakap. Tak boleh, ayah ada job. Ayah ada job, ayah busy kan. Okey. So kat situ bonding time. So kanak-kanak dia kecil, macam mana dia nak describe, aku nak bersama dengan mak ayah sebenarnya, aku nak kasih sayang sebenarnya. So dia tak pandai. So kepada ibu bapa, so tolonglah dekati anak-anak. So bila hari siang kita bekerja, bila malam kita akan bersama dengan anak-anak, bonding time. Okey, sebelum tu apa kata ramai juga yang nak memberi pendapat tentang topik kita pada hari ini. Jadi sama-sama kita saksikan. Jom kita saksikan. Pada tindakan saya akan ambil tahu apa faktor ataupun penderaan tu bunyi, contoh bunyi budak nangis, budak-budak kecil meraung atau sebagainya. Kalau boleh, saya akan direct call polis untuk tanya apa keadaan rumah jiran-jiran tu kan. Dengar macam orang anak-anak menangis ke, kita akan panggil security lah, kita akan report siap. Saya dengar lah unit rumah atas ni anak dia meraung-raung, boleh tak tolong pergi cek. Normally dalam WhatsApp group ke kita akan cakap, few jiran akan tahulah cakap kenapa rumah ni, so macam aware ada something happen. Kalau kejiranan kita ada persatuan, so kita akan gunakan persatuan untuk approach family itulah. That's the best way lah kan. Kalau kita nak segi sendiri nanti orang cakap kita busybody. So kita cari macam cara yang orang yang lebih respected, yang orang hormat untuk approach family itulah, tanya apa sebenarnya cerita. Selalunya dia melibatkan emosi, maybe sekeliling ada faktor keluarga ke, gaduh dengan husband ke, so dia akan tak boleh nak kontrol emosi, dia lepaskan kepada someone yang dia boleh lepaskan. Contoh kalau dia cikgu taska ke, tapi dia tak ada jiwa, macam emosi berkecamuk, dia macam aku stres hari ni, so dia akan lepaskan kat budak. Emosi orang lah, kadang dia ada sejarah lama yang kita tak tahu kan. Mungkin dia dah cuba hilangkan, tapi ada benda yang trigger balik situasi tu yang buat jadi marah, dia buat jadi tu yang kita tak tahu apa yang jadilah. Kadang-kadang diorang tertekan stres. Mungkin banyak faktor lah yang menyebabkan dia stres kan. Mungkin faktor tempat kerja, faktor ekonomi sekarang pun boleh jadi. Pelbagai lah faktor tu. Baik, ternyata dari pendapat mereka yang berkongsi tentang topik kita pada ini, ternyata sebenarnya bagi kita yang waras ni, kita memang sangat mengambil berat tentang masalah penderaan ni dan kita tak nak benda ni berlaku dan anak-anak ni harus dilindungi sebenarnya. Betul, minta dijauhkanlah kan. Tapi saya ada satu soalan yang saya selalu bermain di fikiran saya. Bermain di mata? Yang mana ibu bapa lah khususnya kan, yang mendera anak ni bukan biasa-biasa ataupun dia dendam dengan bapa budak ni ke, dia bagi dekat anak dia kan. Ada atau tidak sedikit kasih sayang ataupun kasih sayang tu dia datang dan pergi mengikut emosi dia, doktor? Okey, ini dipanggil kalau dalam psikologi dipanggil sebagai mania depression. Mania depression ni maksudnya dia punya swing ataupun mood dia swing. Maksudnya dia berubah-ubah. Ada kali dia rasa macam sayang sangat. Anak aku sayangnya kan. Tapi ada masa bila
budak tu, anak dia tu buat sesuatu benda yang trigger dia ataupun benda yang membuatkan dia rasa macam geram, memang dia terus ambil je, contohnya ambil je pasu pang sekali kan. Pasu contoh, nampak pasu dekat kan. So dia tapi dekat sini sebenarnya Bella, kalau kita buat sesi kaunseling betul-betul dengan mak dia tu, sebenarnya mak dia adalah gangguan kesihatan mental. Mungkin ada trauma masa kecil dulu. Contoh macam tadi Farin kata kan, mak-mak ni selalu kata, aku kecil dulu dididik macam ni boleh je, aku makan macam ni boleh je. Tak, puan-puan, tuan-tuan, itu zaman kita lain. Zaman anak-anak ni sekarang ni lain. Betul. Zaman kita dulu ada tak contoh Starbucks sekarang? Dulu ada tak Starbucks? Sekarang ada. Contohlah makanan-makanan yang sekarang ni. So kita tak boleh samakan didikan mak ayah kita dulu dengan kita. Betul. Dengan didikan kita kepada anak-anak. So memang ada ibu bapa yang mood dia akan berubah-ubah. Contoh macam kita lah kan, kalau kita orang Islam ni pun kadang-kadang kita sembahyang awal, kadang-kadang kita sembahyang lambat. So iman kita pun berubah-ubah. So mood pun sama. Kadang-kadang berubah-ubah. Tapi ingatlah ibu bapa yang kat luar sana, bila rasa mood kita berubah, kita rasa macam kenapa aku ni macam dah ikut syaitan ni rojim contohnya kan. Masya-Allah kan. So kita tu terus istighfar. Sebab itu kalau dalam Islam bila kita marah berdiri kita kena duduk. Bila kita duduk kita kena baring contohnya minum air. Minum air. Mandi tu. Mandi terus ambil wuduk. Betul lah. Ataupun kalau Farid marah sangat anak dengan Fatih masuk dalam kolam terus terjun kan. So memang terus sejuk. Brutal. Okey. So banyak cara dia. Betul-betul. Kita untuk menyambung daripada jawapan doktor tadi. Okey, kalau katalah kita mungkin merangkumkan jugalah tentang masalah rumah tangga, pergaduhan mak bapa, mungkin masalah di tempat kerja, dibawa ke rumah dan sebagainya. Okey, ini kesihatan mental, masalah mental. Pendapat itu satu, dan kemudian apabila ini menjadi satu penafian ataupun pembelaan, dia kata, saya ada masalah mental ni. Sebab saya ada dia cakap tekanan. Sendiri kan? Saya ada tekanan. Sebab tu ini yang menjadi mangsa. Saya anxiety. Bagus. Boleh ke? Untuk orang-orang yang tak belajar, yang nak guna excuse tu, alasan saya ada tekanan mental sebab tu jadi kat saya, tolonglah kaunselor. You must understand. Bila pergi court, dia tak menarik minat tentang medical punya test. Ujian katalah McNaughton rule apa semua, dia tak berminat. Aku cakap daripada kecil dulu saya ngigau, saya dia tak berminat tu. You akan diberi subjek kepada legal test. Legal test nak tengok state of mind sebelum, semasa dan selepas. Macam mana nak tipu? Ini problem utama yang ada ni. So you kalau you kata mental gini, tak apa, kita buat legal test pula. Legal test ni bukan ujian yang objektif. No, it's very ikut step perundangan. Nak tengok niat you, persediaan, persiapan, percubaan, semua tu kena ada konkret baru jadi. Saya ada 27 orang baru ni, termasuk 2 yang dibuang tepi jalan. Saya ada anak-anak mangsa penderaan seksual, juga fizikal, 25 orang. Kalau anda pernah tengok mata mereka, dia tidak ada kehidupan dalam tu. Sebab dia dilihat sebagai benda. Dia tidak pernah dilihat sebagai manusia. Kali pertama saya interact dengan dia orang, saya bawa pizza, makanan dia. Air mata saya gugur sebab bila kita bawa, kita bagi, dia tengok tu, pizza, engkau buang-buang je tu. Dia orang tengok tu, sebab pada mata dia ada orang yang acknowledge dia adalah manusia. Okay. So sampai sekarang pun kalau saya pergi pun ada saat-saat yang kita sedih lah, sebab umur 4 tahun jadi mangsa kan, adalah kau kena dera, kena eksploitasi seksual kan, ada yang bawa anak macam jajan tepi jalan. Jadi saya juga ahli majlis bagi kanak-kanak, mana polisi-polisi, penguatan polisi and all that. Malam tadi pun dengan kawan-kawan beberapa orang, Dr. Mazli pun ada, bekas menteri Mantan Menteri tu, dengan kawan saya Tuan Asri, CEO M-Force, kita bercakap pasal kita buat tour lah anti dera ni. Kita baru cakap benda ni. Kita nak pasal dera, pasal buli kat sekolah. Maka kita percaya pembinaan masa hadapan itu bermula dari hari ini. Sebab anda mungkin baca, mungkin tengok. Okey, dera. Tetapi percayalah, kesakitan itu betul-betul berlaku pada orang tu. Luka dia tu, kalau kita nampak dia kena hentak-hentak itu, kita kata sedih dengar suara. Itu dengar je. Kan? Tapi kan, dia yang alami itu macam mana? Bila pula kalau kita tak mulakan sesuatu macam perbualan kita hari ni, diskusi kita ni,
bilakah kita nak membina semula keyakinan dia yang dihancurkan, yang dibeloti itu. Ini satu benda yang kita dari semasa kita kena buat, kita kena hebahkan. Sebab kalau kita tanya salah siapa, ataupun apa tadi, percaya siapa, inilah masalahnya. Kalau kita tidak memulakan sesuatu, dan maka macam mana orang nak percaya? Maksudnya kalau kat daerah tu ada pasukan pelindung kanak-kanak, ada. Masuklah Persatuan Penduduk ke apa semua, ambil tahu sikit kan. Kadang-kadang kita ambil tahu, oh ini 15999, pass the numbers. Ada orang yang tak tahu, saya bagi tahu, ni nombor dia. Oh ya ke 24 jam? Oh, ni nak tanya, boleh. Ada dera telefon dia. Nanti pegawai pelindung tu akan datang, akan bantu. Baik. Okey. Ini kita lah sebenarnya pemilik kepada masalah itu. Kita jaga kita lah. Betul-betul. Dan saya kira itu inisiatif yang baik untuk adakan tour dan kesedaran itu akan kata meluas. Okey, saya nak bacakan ini komen yang sangat-sangat baik daripada Nur Mazam Muhammad Nur. Assalamualaikum. Penderaan nak percaya siapa? Adakah kita dianggap busybody? Okey, kalau kita sibuk hal orang yang buat penderaan yang seperti membiarkan anak mereka dalam keadaan sakit tak dibawa ke klinik atau hospital untuk rawatan. Jadi Akta kanak-kanak, pengabaian, penganiayaan, penderaan. So, apa yang boleh buat kalau nampak macam itu tak dibawa ke hospital, 15999. Kita bukan busybody. Kita cuba menyelamatkan satu lagi nyawa kalau daripada kematian yang sia-sia. Baik. Okey, itu juga saya kira sebagai daripada rumusan daripada Tuan Kamal sendiri. Okey, Doktor, pesanan ringkas dan padat untuk para penonton kita tentang apakah topik dan isu kita pada nak percaya siapa dan apa yang kita boleh lakukan. Okey, apa yang kita boleh lakukan pertama sekali, kita kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada Allah. So kita dah tahu Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. So kita sebagai ibu bapa, kalau selama ini kita ada anak tapi kita tak, orang kata tak ambil kisah pada anak, so kita kena belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibu bapa lah, ataupun skill parenting skill. So kita belajar kepada kebapaan, macam mana bonding dengan anak, macam mana cara nak memujuk anak, macam mana nak mendekati anak. So yang ketiga sekali adalah masa we time bersama anak tu memang sangat penting. Sebab kalau kita tengok teori pun, kalau Sigmund Freud dia mengatakan bahawa anak-anak tu daripada lahir sampai 12 tahun dia akan simpan segala kenangan dia dalam otak dia. Dipanggil sebagai unconscious mind, minda separa sedar. Dan apa yang disimpan tu adalah benda yang bahagia, maka akan bahagialah hidup dia nanti. Tapi kalau disimpan, dia ikut dia tengok mak ayah ni selalu bergaduh apa semua kan. Ayah main kayu 3, mak main kayu 4 contohnya lah kan. So dalam minda dia pun minda yang tak sihat. So dia pun akan menanam dalam fikiran dia, okey nanti dah besar nanti aku pun akan buat macam tu. Sebab banyak kes yang saya dapat kanak-kanak masa kecil dia dibuli. Kalau kita tengok sekolah banyak sekarang kan kempen anti-buli semua. So bila dah besar, bila dia kecil dia tak dapat nak membalas sebab dia kecil lagi. Tapi bila dia dah besar dia pula akan membuli orang balik. Ada sifat dendam pula. So apa yang penting bagi saya, apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita buat benda yang baik-baik, insya-Allah kita akan dapat yang baik-baik. Insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih kita nak ucapkan kepada kedua-dua Dr. Siti Aisyah Yahya dan juga Tuan Kamal Effendi atas perkongsian hari ini. Nak percaya siapa? Harapnya dapatlah sedikit orang kata pendedahan, mencelikkan mata kita untuk kita lebih berhati-hati dan juga peka keadaan sekeliling. Dan sesungguhnya anak-anak manusia itu harus disayangi dan dilindungi. Harus dijaga dan dilindungi. Baiklah, ada lagi perkongsian kami. Ini tentang drama yang sedang popular sekarang. Dan pastikan anda terus bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Jangan dera. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Wah, baik. Ini cukup betul kita di studio Wanita hari ini. Kita nak bincang tentang satu drama yang memang sedang diperkatakan sekarang. Betul lah. Rajuk Mimah katanya. Rajuk Karina, salah. Oh, Rajuk Karina. Saya Rajuk Mimah tadi. Bukan. Bersama dengan? Ya, kita bersama dengan Puteri Aisyah. Kita ada Siti Harisa dan juga Nazir Osman. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Betul lah mereka. Betul. Saya pun ceria juga pasal saya bertemu dengan pelakon-pelakonnya. Sama. Nak tarik kursi ke? Mak mertua saya tengok tu cerita ni. Cerita ni saya tengok. Pasal cerita ni antara mungkin realiti dalam masyarakat kita yang sebenarnya bukan rekaan. Okey, kita nak start daripada siapa? Ini dah episod ke 19. Hari ini 20. Hari ini 20. Okey, so macam mana? Sambutan setakat ini. Saya kira kalau kita ceritakan tentang penceritaannya ramai yang dah tahu. Okey, sambutan sehingga hari ini apa sambutan yang Anum. Macam watak saya macam Puteri jarang bawa watak antagonis. So bila cerita ni keluar, Puteri bila keluar je memang orang cakap, Anum, awak yang jahat tu awak yang jahat tu So kita tahu yang actually orang tengok yang sambutan dia quite not bad. Sampailah maksudnya orang kenal sampai dan Harisa, bagaimana? Kalau sebelum ni kalau kita tengok drama yang
sebagai penyundul. Tapi yang ini ada baik-baik sikit. Cabarannya lebih senang ke bagaimana? Tapi okey, memang betul. Memang baik. Betul lah. Ya, baguslah orang dapat tengok Arisa berwatak lain daripada jadi penyundul sekarang jadi jadi watak protagonis. So okeylah orang boleh nampak perlainan Arisa. Tapi okey. Yang ini hero nak tanya hero. Okay, jadi untuk hero je. Okey. Jadi bagaimana? Okey, sambung tadi kita dah tahu tentang satu penceritaan yang memang cukup baik dan Nazim Si membawakan watak ini. Dapatkah kepuasan ada berlakon dalam watak seperti ini dan juga bersama dengan mereka berdua ni? Kalau nak cakap pasal kepuasan tu, sebagai manusia kita tak pernah puas. Tak pernah puas, sebagai pelakon tak pernah puas, tapi as what it is, kita bersyukur je lah. And as for bekerjasama dengan wanita-wanita cantik ni, tak menyusahkan. Saya happy bekerjasama dengan diorang. Senang kerja. Itu je dah buat saya happy. Okey, dan kalau Saiful ni, watak dia agak mencabar juga dalam ni. Mungkin cabaran dengan Anum, chemistry tu bagaimana ataupun susah atau senang? Senang sangat. Senang sangat. Sebab kita orang pernah shoot sekali. Okey. So senang sangat. Senang sangat. Senang sangat. Cuma dari segi dinamik dalam drama ni, watak dan perwatakan tu berbeza dengan watak lakonan kami sebelum ni. Tapi dari segi chemistry tu memang senang dengan Putri. Tak ada masalah langsung. Saya dah tahu cara kerja dia, dia dah tahu cara kerja saya. Kita dah buat homework masing-masing, so senang. Senang kerja. Itu macam yang kita saya nak. dengan Fatin tu lah. Ya, nampak. Daripada luar dah nampak. Okey, Harisa, yang menjadi kekuatan drama Rajuk Karina ini, okey, di mana kekuatannya sebenarnya yang awak dengar dan awak sendiri melakonkan watak dan juga skripnya ni? Apa yang awak rasa menarik ya sebenarnya? Karina ni dia kuat. Dia seorang yang kuat walaupun dia banyak rintangan dalam segi pencintaan dia. Contoh rintangan dia berkahwin dengan Saiful, rintangan dia berkahwin dengan Mizan. So dia every time dia ada rintangan dia, challenges dia kuat saja. Dan dia tak akan putus asa dengan pendirian dia. Itu yang one thing I like about Karina. Oh, okey. Saya bangkang. Boleh. Ini yang penonton nak tahu ni. 9 episod lagi tu ni. Awak nak bangkang awak ni. Saya bangkang sebab walaupun slot Akasia ni memang slot woman empowerment. Tapi dari segi realistically speaking, Karina ni memang dia kuat. Tapi dalam kekuatan dia tu pun dia masih manusia. Dia ada merajuk tak tentu hala, dia ada bersangka buruk dengan suami sendiri. Which saya rasa benda ni sangat biasa berlaku kat luar, satu realiti kehidupan. Dan bagi saya untuk kaum-kaum hawa kat luar sana, especially golongan isteri, percayakanlah suami anda selagi tiada orang kata fakta-fakta yang kuat untuk mengatakan suami anda tu curang ataupun buat sesuatu yang tak baik di belakang anda. Tapi sekarang banyak nak bangkang kat sini. Kita jemput untuk topik lain. Okey. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Okey, membawakan watak sebagai Anum. Ada okey, mungkin scene-scene yang mencabar, scene-scene yang ada cerita. Mesti ada cerita. Sebenarnya masing-masing. Scene Anum dengan Saiful sebenarnya banyak. Macam Putri banyak je buat scene-scene yang serius. Macam macam Anum ni dia suka macam goda-goda Saiful kan. So bila dengan Nazim, sebab Putri kawan dengan Nazim. So scene tu bagi kita orang kelakar lah. Bila goda-goda patut cut gelap. Kita orang selalunya macam tu. Bila dah habis je cut, mesti kita orang gelak. Putri selalu cakap macam ni. Dia setiap orang ada pattern dia. Macam Putri bila habis scene goda dengan saya, senang. Senang dengan Nazim senang. Baiklah kawan. Dah kawan, so rasa tak ada macam malu ke apa ke. Baik. Okey, Harisa, di penghujung perbualan kita ni tentang drama ini, okey, sila ajukan kepada penonton untuk pastikan mereka menonton Rajuk Karina ini sehingga ke penghujungnya. Silakan. Watak utama ni. Itu yang saya bagi kat dia tu.
Okey, korang jangan lupa saksikan Rajuk Karina. Berapa episod lagi tinggal? 9 episod lagi termasuk hari ini. So korang jangan lupa tengok kita orang watak-watak yang bagus kat sini, pelakon-pelakon yang hebat. So don't forget to watch. Mungkin saya rasa ada satu lagi. Dia terlupa panggil Farid Ahmad dalam cerita ni. Okey, terpura. Terima kasih sekali lagi Siti Arissa, Puteri Aisyah dengan Nazim Osman. Kita pada hari pasukan dan terus menyaksikan Rajuk Karina. Dan Rajuk Mimah. Rajuk Karina. Okey, ada 9 lagi episod. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini ada satu lagi perkongsian untuk anda. Selepas ini. Jangan maju. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terima kasih terus setia bersama kami sehingga ke penghujung siaran pada hari ini. Tapi ada sesuatu lagi yang menarik yang ingin kami kongsikan, iaitu saya nak dengar Fatin membaca perkongsian ini dalam nada sukan. Awak macam-macam. Saya nak awak buat silakan. Semangat. Okey. Bagi peminat bola sepak tempatan, ayo sokong pasukan Harimau Melaya. Jangan lupa saksikan perlawanan persahabatan antarabangsa antara Malaysia menentang Syria dari Stadium Chengdu Phoenix Hill Sport Park di China pada hari Rabu 6 September jam 4.30 petang. Siaran secara langsung di TV9. Okey, kawan saya buat Asrul. Okey, saya nak kongsikan. Bukan bermaksud sukan, awak kena baca laju. Okey, tapi saya nak tekankan kepada anda semua. Ini adalah sesuatu yang menarik di mana ianya sekali lagi akan berlangsung pada petang ini jam 4.30 petang secara langsung di TV9 6 September. Syria bertemu Malaysia. Jadi pastikan anda bersama jam 4.30 petang di TV9. Dia kenakan saya. Saya suruh dia baca tadi. Harimau Melaya. Ya, jangan lupalah untuk tonton. Dan esok kita akan kembali dengan satu lagi topik iaitu nusyus. Okey, saya kira sebenarnya topik ini dari semasa ke semasa kita ketengahkan dalam wanita hari ini kerana masih ramai lagi yang kurang jelas tentang nusyus dan apa hak-hak terutamanya kepada wanita dan juga bagaimana lelaki juga harus memahami tentang isu ataupun suami sebenarnya harus memahami isu ini. Dan esok kita akan perincikan, jadi jangan lupa untuk terus bersama kami di waktu yang sama di Wanita Hari Ini. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Terus jaga diri anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan Merdeka! Merdeka! Merdeka tu apa? Merdeka ni maksudnya bebas. Kita bebas daripada sebarang penjajahan kuasa luar. Kita bebas mentadbir negara kita ni. Tak faham. Macam ni lah. Merdeka yang paling dekat dengan kita sekarang adalah bila mana papa bebas menjaga keluarga kita. Bebas berkasih sayang, bebas daripada segala masalah luar yang memegang kita. Kita yang tentukan keamanan dan kesejahteraan tanah air kita ni. Okey Mika. Sekarang jom kita sambut Merdeka. Okey Papa, sekarang ni Mika dah masuk Merdeka. Merdeka. Inilah jalan gemilang. Papa harap Mika akan sentiasa menghargai kemerdekaan kita. Merdeka!